Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar fizik tingkatan 4 SMK Hillcrest. Okey, hari ini cikgu ingin berkongsi sedikit maklumat kepada anda semua tentang tips bagaimana untuk menjawab soalan peperiksaan akhir tahun. Okey. Jadi hari ini, okey, sebelum kita mulakan, cikgu ingin memberitahu bahawa cikgu akan terus menerangkan tentang tips menjawab soalan peperiksaan selama lebih kurang 45 minit. Jadi di akhir sesi nanti baru ada sesi Q&A, iaitu sesi soal jawab. Jadi selepas itu barulah cikgu minta awak respon. Jadi untuk yang bahagian yang pertama, slot yang pertama, cikgu harap semua orang akan memberi tumpuan dan perhatian bagaimana nak menjawab soalan peperiksaan akhir tahun. Okey, walaupun kita tahun ini ada banyak masalah dengan pandemik yang telah melanda dunia sejagat, menyebabkan kita melaksanakan PKPB beberapa kali. Ada dua lah, dulu pertama sekali 3 bulan dan sekarang berlanjutan dah hampir 3 minggu. Jadi hari ini cikgu nak terangkan pada awak bagaimana peperiksaan akhir tahun, di format dia akan dilaksanakan. Untuk pengetahuan anda, kamu semua adalah batch untuk KSSM. Apa itu KSSM? KSSM adalah Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Bermakna format dia adalah sedikit berlainan daripada pelajar-pelajar tingkatan 5 sekarang ini yang menduduki peperiksaan SPM yang bakal dilaksanakan pada bulan Januari nanti. Jadi anda punya batch ada sedikit dari segi silibus, dari segi cakupan di SKP dan sebagainya ada perubahan. Jadi dekat hari ini cikgu nak berkongsi sedikitlah maklumat. Okey, jadi sila lihat pada skrin. Okey. Dia apa? Okey, sekejap kita nak kenapa lost? Macam nak kecil kan ni? Kami kena macam nak kecil ke kami? Baik. Okey. Alright. Kenapa lost connection? Nanti macam mana rakaman tu tengok edit balik? Dia automatically log out. M. Kita dah reset ni. Oh, laju. Patutnya laju lah. Ke Google Chrome tu, Google tu sendiri. Tidak Ada 41 orang. Masuk dah. Okey, semua student boleh pinkan nama Muhammad Ammar pinkan untuk awak lihat video cikgu Reza. Okey.
printkan di awak punya skrin. Mula balik ke apa? Tak, sama. Sama je. Okey, minta maaf ya tadi murid-murid sebab kita ada sedikit lost connection ya, masalah teknikal sedikit. Okey, macam saya dah cakap tadi di awal tadi, iaitu kelas kita awak punya silibus adalah berlainan sedikit daripada pelajar tingkatan 5 tahun ini. Jadi dekat sini ingin cikgu nak terangkan bahawa untuk format instrumen ya peperiksaan SPM mulai tahun 2021, iaitu hanya untuk awak punya batch. Okey, untuk kertas 1, okey, kita ada 40 soalan objektif. Sebelum ini pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun ini mereka ada 50 soalan, tetapi awak ada 40 soalan sahaja. Jadi antara konstruk yang ditanya adalah mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Yang ini yang baru dimasukkan. Sebelum ini pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun ini KBSM mereka tak ada konstruk menganalisis. Nanti cikgu akan terangkan apa itu contoh soalan menganalisis. Okey, masa yang diberikan adalah 1 jam 15 minit. Apa maksud dikotomus? Itu maksudnya kaedah pengskoran dia, kalau awak jawab betul awak dapat 1 markah. Salah tak ada markah lah. Jadi jumlah markah dia adalah 40 soalan, 40 markah. Manakala untuk kertas 2 pula, kertas 2 pula, anda akan dinilai soalan-soalannya, jenis item dia adalah soalan berstruktur, soalan subjektif, respon terhad dan terbuka. Apa itu respon terhad dan terbuka? Nanti kita akan tengok. Okey, jadi dia ada mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A. Bahagian A ada 8 soalan struktur dan ini akan memberi markah sebanyak 60. Banyak dan awak wajib untuk jawab semua soalan pada bahagian A. Manakala pada bahagian B ada 2 soalan dan awak hanya wajib memilih 1 soalan sahaja. Manakala bahagian C ada 1 soalan, wajib, tak ada pilihan. Macam bahagian B tadi ada 2 soalan, awak pilih salah satu. Tapi bahagian C tak ada pilihan. Markah untuk bahagian C juga 20 markah. Bermakna bahagian A 60, bahagian B 20, bahagian C 20, jumlahnya adalah 100 markah. Antara konstruk yang dinilai adalah mengingati, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey, apa itu saya rasa awak dah biasa dah mengingati. Contoh mengingati, nanti cikgu akan tunjuklah di selepas ini. Tetapi yang dekat sini yang paling utama yang belum awak familiar adalah soalan berkenaan dengan menganalisis, menilai dan mencipta. Okey. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan di kertas 2 adalah 2 jam 30 minit. Dan untuk kertas 1 dan kertas 2, dia punya arasnya adalah aras rendah sebanyak 5, nisbah dia. Aras sederhana, aras tinggi 32. Maksudnya nisbah soalan tadi tu, peratusannya rendah 50%. Sederhana 30% dan tinggi 20%. Okey. Dan kaedah pengskoran adalah analitik. Okey, untuk paper 3. Paper 3 ini untuk peperiksaan akhir tahun kita tak laksanakan kerana masa, constraint masa disebabkan oleh COVID dan sebagainya. Jadi, ujian amali ni kita tak laksanakan. Tetapi nanti di tahun hadapan awak akan melaksanakan ujian amali ni untuk peperiksaan pertengahan tahun dan juga peperiksaan percubaan SPM dan akhir sekali peperiksaan SPM. Jadi, di dalam apa maksud ujian amali? Ujian amali maksudnya anda akan melaksanakan amali sebanyak 2 tugasan yang akan diberikan. Dan markah yang diperuntukkan di sini adalah 30 markah. Okey, jadi hari ini cikgu tak nak sentuh tentang paper 3 sangat kerana dia merupakan amali. Jadi kita akan mungkin ada sesi lain. Jadi hari ini cikgu nak fokus kepada tips untuk menjawab soalan pada bahagian kertas 2. Okey, kertas 2. Jadi kita akan lihat
Kertas 2 ni penting kertas 2 kerana markah yang diberikan adalah sebanyak 100 markah. Banyak tu 100 markah. 100 markah sangat banyak. Alright. Okey, kita pergi kepada Kau tak nampak jelas. Nak boleh tak kita share screen ni? kita share screen. KYQ. Oh. Maksud dia apa tak faham? Dia tak nampak. Yang kat share screen lah. So, oh I see. Ni ke? Bukan yang ni. Ni Word. Okey. Sambung balik Nampak tak? Nampak tak screen? Nampak. Okey, nampak minta maaf ada lagi masalah teknikal tiba-tiba Jadi cikgu sambung semula. Okey, untuk soalan kertas 2 tadi kita lihat antara konstruk yang ditanya adalah mengingati, memahami dan aplikasi. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan pada awak soalan kefahaman. Kemahiran yang paling utama yang awak kena kuasai adalah kefahaman. Contoh kat sini ini adalah untuk bab 2 soalan dia kata Rajah menunjukkan graf sesaran masa bagi satu perjalanan kereta bersama penumpang Jadi kalau awak masih ingat di awal tahun kita dah belajar jenis-jenis graf gerakan. Jadi dekat sini soalan yang ditanya dia kata jelaskan jenis gerakan kereta sepanjang perjalanan. Jadi kalau 0 hingga 3 jam tu macam mana dia punya gerakan, jenis gerakan dia. Kemudian pada 3 hingga 5 jam pula macam mana, dan di akhir sekali bagaimana jenis gerakan dia. Jadi awak kena kena faham maksudnya pada gambar rajah yang diberi, apa maklumat yang awak dapat tangkap daripada apa yang nak disampaikan pada soalan. Contoh kat sini dia kata jenis gerakan. So ini adalah graf sesaran masa. Jadi kalau untuk bahagian yang pertama 0 hingga 3 jam, apa yang berlaku dekat sini kalau kita lihat sesaran semakin bertambah. Jadi kalau awak tulis sini sesaran bertambah, salah. Kenapa salah? Sebab sesaran itu adalah kuantiti dia. Yang ditanya adalah gerakan. Jadi kalau kita nak tanya gerakan, bermakna kita kena jawab tentang gerakan. Apa contoh gerakan? Apa contoh gerakan yang kita dah belajar sebelum ini? Seperti halaju. Bagaimana halaju dia? Adalah halaju dia bertambah ke berkurang? Ataupun adakah objek tersebut memecut? Adakah objek itu pegun? Itu yang dimasukkan dengan gerakan. Jadi kalau untuk 0 hingga 3 jam kita lihat bahawa kat sini kalau untuk graf sesaran masa, jadi maksudnya sesaran bertambah bermakna objek sedang bergerak dengan halaju bagaimana? Halaju malar. Kenapa halaju malar? Sebab kita dah belajar sebelum ini kalau graf sesaran masa, kecerunan dia memberi nilai apa? Halaju. Jadi kita dah belajar, dalam matematik juga kita dah belajar, kalau kecerunan untuk graf garis lurus, kecerunan dia malar. Bermakna halaju juga adalah malar. Okey, kita pergi kepada section yang kedua. Untuk 3 hingga 5 jam, kita lihat pada gambar rajah, pada graf tersebut sesaran dia tetap. Jadi kalau sesaran tetap bermakna gerakan dia bagaimana? Gerakan mestilah pegun, objek tidak bergerak. Jadi dekat sini kita kata objek pegun. Dan yang terakhir untuk 5 hingga 8 jam. Kalau kita lihat 5 hingga 8 jam, okey, sesaran dia semakin berkurangan dan akhirnya sesaran dia menjadi sifar. Bermakna apa dia?
laju dia macam mana? Tadi kan kita dah cakap bahawa kecurunan graf sesaran masa memberi nilai hal laju. Di bahagian yang pertama, hal laju dia malar. Dekat sini adakah hal laju dia malar? Hal laju dia masih malar. Tetapi nilai dia negatif. Nilai negatif dalam fizik hanyalah membezakan arah gerakan. Arah gerakan. Jadi kalau dekat sini, hal laju malar, tetapi objek bergerak pada arah bertentangan. Jadi kita tulis hal laju malar tetapi pada, saya tulis jadi elok sikit kat sini. Untuk yang bahagian soalan 5 hingga 8 jam, objek bergerak dengan hal laju malar tetapi pada arah bertentangan. Jadi kena tulis arah bertentangan tu sebab kita faham. Jadi ini maksudnya soalan tentang kefahaman. Kena faham apa gambar rajah ataupun maklumat yang hendak disoal dalam soalan. Okey, dan last sekali soalan dia bertanyakan tentang jumlah sesaran yang dilalui. Jadi kalau jumlah sesaran kita boleh lihat terus daripada gambar rajah, daripada graf tersebut. Okey, ini adalah graf sesaran masa. Jadi kalau dia bermula daripada kosong, kemudian untuk 3 jam yang pertama, sesaran dia sebanyak 120 meter. Kemudian dia tak bergerak dekat sini. Dan di akhirnya, sesaran tadi tu berkurangan dan kembali kepada kosong. Tadi kita kata untuk bahagian yang segmen yang terakhir 5 hingga 8 jam, arah bertentangan. Jadi kalau arah bertentangan, nilai negatif. Jadi kita kena tulis dekat sini. Okey, kat sini tadi kosong. Kena tambah negatif 120 meter. Jadi apakah jumlah sesaran? 0 meter. Jadi awak kena faham. Ini maksudnya soalan kefahaman. Kena faham tentang graf gerakan tersebut. Baru boleh kita jawab soalan. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Kalau soalan esei pula, kefahaman macam mana? Macam mana kefahaman? Dan awak kena ingat. Jadi kat sini elemen 2 elemen yang akan disoal adalah mengingati dan memahami. Jadi kalau kita lihat soalan dia kata dengan menggunakan konsep momentum. Kita dah belajar tentang momentum. So awak kena ingat apa maksud momentum. Dan inertia. So kena ingat apa maksud inertia. Dan kena faham apa itu momentum, apa itu inertia. Dan daripada konsep yang awak faham, konsep awak ingat, awak kena terangkan mengapa had laju. Apa itu had laju? Telah diberi stimulus ataupun digambarkan dalam gambar rajah. Had muatan mesti dikenakan ke atas kenderaan berat. Macam mana kenderaan berat? Jadi apa yang kita faham tentang momentum? Apa maksud momentum? Momentum kita ingat balik. Jadi kena ingat balik. Apa maksud momentum? Momentum adalah jisim darab had laju. Jadi kalau dekat gambar rajah, dia ada had laju. Contohnya, ini adalah kenderaan berat. Kenderaan berat seperti apa? Lori, bas. Jadi, had laju yang dikenakan adalah 80 km per jam. Di lebuh raya, had laju yang dikenakan adalah 90 km per jam. Manakala berat dia, berat ini boleh kita simpulkan. Kita dah tahu berat, jadi dekat sini kita lihat unit dia kilogram, bermakna ini adalah berkenaan tentang jisim. Jadi kalau kenderaan berat, kalau jisim dia tinggi, apa jadi kepada momentum? Momentum juga akan tinggi. So ini kita kena faham. Kemudian tentang inertia. Inertia pula juga berkait tentang jisim. Kalau jisim objek itu tinggi, maka inertia juga akan menjadi tinggi. So ini kita faham. Kita faham tentang konsep tersebut. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah kita kena terangkan kenapa momentum dan inertia, kenapa had laju dan had muatan mesti dikenakan kepada kenderaan berat. Jadi daripada sini apa yang kita boleh simpulkan, kalau had laju dia tinggi, kalau momentum tinggi, had laju tinggi, apa jadi kepada kalau jisim tinggi, had laju tinggi, bermakna momentum juga tinggi. Kalau momentum juga tinggi, maka apa yang akan berlaku pada kenderaan berat? Jadi bila berlakunya pelanggaran itu akan menghasilkan daya impuls yang sangat
tinggi. Jadi bila daya impuls tinggi, apa jadi? Jadi kerosakan yang teruk pada kenderaan tersebut dan juga penumpang. Jadi itu dari segi konsep momentum. Daripada konsep inersia, kita faham apa kita kena ingat balik semula. Apa maksud konsep inersia? Inersia bermakna satu kecenderungan untuk objek berada dalam kedudukan dia, sama ada dia bergerak ataupun dia pegun. Contoh, kalau awak naik buaian. Kalau awak berada dalam naik buaian, kalau jisim orang itu berat, kalau jisim itu tinggi, maka orang tu susah nak berhenti. Susah dia nak berhenti. Jadi kalau inersia tinggi berujuk kepada jisim yang tinggi. Jadi dekat sini kita kena terangkan. Macam ni kita nak terangkan. Jadi kalau jisim, jadi kita kena sebut jisim yang tinggi akan menghasilkan berat yang, inersia yang tinggi. Kat sini inersia tinggi. Bukan berat, inersia. Okey, sebab dia tanya konsep inersia. So, inersia tinggi. Jadi kalau inersia tinggi, ini adalah dia sebab markah dia 4. Kalau untuk soalan esei, markah dia 4. Jadi bila kita nyatakan jisim tinggi, kita dapat 1 markah. Menghasilkan inersia tinggi, jadi penyataan yang pertama ini memberi 1 markah. Markah yang kedua, apa kesan inersia kepada kenderaan berat? Jadi dia susah nak berhenti ataupun dia susah nak bergerak. Jadi kalau dia bergerak dengan laju yang tinggi, jisim yang tinggi, maka dia akan susah nak berhenti. Jadi kita kata dia susah nak, kenderaan berat susah untuk mengubah arah gerakan. Arah gerakan ataupun keadaan gerakan dia. Maksudnya kalau dia terlibat dalam kecemasan, dia susah nak berhenti. Kalau dia tekan brake pun dia susah nak berhenti. Jadi itu adalah konsep inersia kat sini. Jadi keadaan gerakan dia susah untuk diberhentikan. Okey, itu konsep inersia. Jadi bila kita terangkan, kita dapat 1 markah di sini. Okey, sekarang kita terangkan untuk konsep momentum pula. Jadi kalau momentum, jadi dia adalah berkisar tentang had laju. Jadi had laju akan apa? Had laju yang tinggi akan menghasilkan momentum tinggi. Jadi bila kita sebut ini, kita dapat 1 markah. Kita terangkan apa kesan momentum yang tinggi kepada kenderaan berat. Jadi kalau momentum tinggi, kenderaan berat akan menghasilkan apa? Daya impuls yang tinggi. Daya impuls yang tinggi dalam perlanggaran. Jadi ini kita kena terangkan. Saya ulang balik. Jadi kita kena terangkan konsep dahulu. Jadi kalau konsep momentum, keadaan apa? Jisim dan hal laju yang terlibat. Jadi kalau jisim tinggi, hal laju tinggi, maka momentum dia tinggi. Jadi bila momentum tinggi, kalau sekiranya kenderaan tersebut terlibat dalam kemalangan, maka daya impuls yang terhasil juga akan menjadi tinggi. Itu adalah konsep momentum. Konsep inersia pula, kita dah faham, kita dah ingat bahawa inersia menceritakan tentang kecenderungan sesuatu objek untuk kekal dalam gerakan dia. Jadi kalau kenderaan berat itu mempunyai muatan yang tinggi, maka jisim dia tinggi. Jadi bila jisim dia tinggi, inersia dia tinggi, maka dia susah untuk mengubah arah gerakan dia ataupun keadaan gerakan dia. Jadi itu tentang soalan esei. Jadi kita dah tengok soalan mengingat, kita juga dah tengok soalan memahami. So kefahaman. Okey, kita pergi kepada satu lagi contoh soalan, tetapi untuk bahagian bab yang lain. Tadi bab daya dan gerakan. Kita lihat tengok dalam bab haba. Awak dah belajar bab haba. Jadi kita lihat kat sini soalan tentang bab haba, tentang kefahaman, tentang mengingat tadi. Jadi dekat sini
Dia kata soalan, nyatakan bagaimana termometer cecair dalam kaca digunakan untuk mengukur suhu badan seseorang yang sakit. Terangkan pemindahan haba yang berlaku. Jadi bila kita baca soalan, kita kena highlightkan perkara-perkara ataupun poin yang penting. Kalau kat sini poin dia apa dia? Termometer. Termometer cecair. Termometer cecair kat sini. Alright. Apa kegunaan dia? Mengukur suhu badan. Dan keyword yang seterusnya, dia suruh kita terangkan tentang pemindahan haba yang berlaku. Jadi markah yang diperuntukkan dekat sini 4. Jadi kalau ada 4 markah bermakna pelajar kena senaraikan 4 poin. Kena senaraikan 4 poin. Jadi poin yang pertama, kita kena ingat balik. Apa fungsi termometer? Konsep apa yang digunakan? Konsep keseimbangan terma. Konsep keseimbangan terma. Jadi kena faham konsep keseimbangan terma tu apa. Kemudian terangkan pemindahan haba tu macam mana berlaku. Jadi poin dia 4. Jadi kita kena terangkan apabila termometer digunakan untuk mengukur suhu badan seseorang yang sakit, maka apa jadi kepada haba? Haba akan berpindah daripada badan pesakit. Sebab tenaga haba awak kena ingat. Bila awak terangkan, awak kena terangkan konsep pemindahan haba tu. Awak dah belajar masa tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Tenaga haba akan bergerak daripada kawasan bertenaga tinggi ke kawasan bertenaga rendah. Jadi kena nyatakan suhu ataupun tenaga haba dari, kena sebut tenaga haba. Tenaga haba dari, kena sebutlah tenaga haba yang bagaimana. Sebab dari badan pesakit tadi, tenaga haba tadi adalah tinggi. Tenaga haba dia tinggi. Jadi tenaga haba yang tinggi daripada siapa? Dari badan pesakit. Apa dia buat? Dia akan berpindah. Berpindah ke mana? Okey, memanglah berpindah kepada termometer. Tapi apa yang ada dalam termometer tersebut? Mercury. So, kita terangkan tenaga haba yang tinggi dari badan pesakit akan berpindah ke mana? Ke mercury dalam termometer. Jadi, ini adalah poin yang pertama. Ini adalah poin yang pertama. Okey, poin yang kedua. Poin yang kedua tadi apa konsep yang terlibat? Konsep keseimbangan terma. Jadi awak kena explain lah. Kena terangkanlah bagaimana konsep keseimbangan terma tu. Jadi konsep keseimbangan terma menyatakan bahawa apa dia? Kena ingat balik. Kena faham balik apa dia konsep keseimbangan terma. Konsep keseimbangan terma menyatakan bahawa kadar pemindahan haba menjadi sifar. Kadar pemindahan haba bersih. Saya ingatkan semula bersih. Perkataan bersih tu ada. Kadar pemindahan haba bersih daripada termometer daripada badan pesakit kepada termometer tu dah jadi sifar. Maksudnya semua haba daripada badan pesakit telah berpindah ke dalam cecair dalam termometer. Jadi kena sebutlah. Haba akan berpindah. Poin yang kedua, haba akan berpindah sehingga apa tadi? Kena sebut poin yang kedua tadi apa? Poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Keseimbangan terma. Tadi yang pertama saya kata tenaga haba berpindah dari badan pesakit ke cecair mercury dalam termometer. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa dia? Sehingga apa tadi? Keseimbangan terma berlaku. Jadi kena explain lah apa itu keseimbangan terma. Kena sebutlah keseimbangan terma. Keseimbangan terma adalah apa? Dia kata kadar pemindahan haba bersih adalah sifar. Jadi kena sebut tenaga haba akan berpindah daripada badan pesakit ke termometer sehingga keseimbangan terma tercapai. So perpindahan haba tadi dapat 1 markah.
Kedua, pemindahan haba bersih tadi tu sifar, iaitu keseimbangan terma tadi 1 markah. Terangkan apa itu keseimbangan terma, iaitu keseimbangan terma berlaku apabila tiada lagi haba berpindah daripada badan pesakit ke merkuri. Dan akhir dia kalau sama-sama suhu dah semua haba dah berpindah daripada badan pesakit kepada termometer, maka apa dia? Maka tenaga haba tidak lagi akan dipindah apabila suhu badan pesakit dan suhu merkuri menjadi sama. So 4 poin. Saya ulang balik 4 poin tu apa? Yang pertama, tenaga haba akan berpindah daripada badan pesakit ke cecair merkuri dalam termometer. Poin yang kedua, kena sebut sehingga keseimbangan terma tercapai. Kena explain. Yang ketiga, kena explain apa itu keseimbangan terma. Keseimbangan terma berlaku apabila kadar pemindahan haba bersih adalah sifar. Dan yang keempat, maka di akhirnya suhu termometer akan sama dengan suhu badan pesakit. So itu adalah 4 poin yang perlu anda nyatakan dalam soalan ini. Soalan penerangan pemindahan haba tadi. Konsep dia, konsep keseimbangan terma. Okey, kita pergi kepada satu lagi soalan dalam bab haba. Jadi bila bab haba, konsep-konsep yang perlu awak ingat adalah konsep keseimbangan terma. Jadi ini yang kita kata mengingat. Soalan mengingat maksudnya menceritakan tentang konsep. Menceritakan tentang konsep. So tadi lebih kurang sama dengan soalan yang asal. Yang soalan yang ini dia kata terangkan dalam konteks keseimbangan terma bagaimana termometer yang diletakkan ke dalam air mendidih memberi bacaan 100 darjah Celsius. Sama saja konsep dia. 4 markah. Jadi konsep dia apa? Cikgu nak ingatkan balik. Pertama kena sebut. Tenaga haba mesti berpindah daripada mana? Daripada kawasan yang bertenaga haba tinggi. Iaitu daripada mana kat sini? Daripada air mendidih. Kepada mana? Kepada bongkah logam. Kat sini adalah bongkah logam. Okey, kemudian kena sebut konsep apa yang terlibat sehingga keseimbangan terma tercapai. Itu poin yang kedua. Kena sebut keseimbangan terma tu apa dia? Keseimbangan terma adalah keseimbangan terma berlaku apabila apa? Kadar pemindahan haba bersih daripada air mendidih ke bongkah logam adalah sifar. Kalau kadar pemindahan haba, dia mesti 2. Daripada air mendidih ke bongkah dan juga daripada bongkah ke air mendidih tu, dia dah jadi sama. So, bila keseimbangan terma berlaku, apa jadi kepada suhu? Maka suhu termometer ataupun suhu merkuri dalam termometer akan menjadi sama dengan suhu air mendidih iaitu 100 darjah Celsius. Sangat senang. So maksudnya bila kita ulang kaji, awak kena ingat apa maksud konsep tersebut. Dan awak kena faham apa konsep tersebut nak sampaikan. Okey, itu adalah soalan kefahaman. Okey, dalam soalan fizik ada juga soalan gambar rajah. Ini awak baru belajar dalam bab 5 iaitu bab apa tadi? Bab yang terakhir, bab 6 Bab 6 iaitu bab optik, cahaya dan optik. So, kemahiran yang seterusnya yang perlu anda kuasai adalah kemahiran melukis gambar rajah sinar. Jadi, apa fungsi gambar rajah sinar ini? Gambar rajah sinar ini kebanyakan antaranya adalah untuk menentukan ciri imej. Dan soalan melukis gambar rajah sinar akan memberi 3 markah selalunya. Okey, macam mana nak dapatkan 3 markah tersebut? Okey, so kita kena faham konsep dahulu. Okey, kalau dekat sini kita nak tentukan ciri imej melalui gambar rajah sinar pada cermin satah ataupun cermin cekung. Jadi kalau cermin, konsep apa yang berlaku? Konsep pantulan. Jadi pantulan berlaku dekat sini. So kalau konsep pantulan, kena faham apa dia? Kena faham konsep pantulan itu sendiri. Apa konsep pantulan? Sinar 7, sinar pantulan, sudut 7, sudut pantulan. So kalau kat sini kita kena lukis sinar 7. So sinar 7 mesti datang daripada objek. Okey, kalau sinar cahaya yang selari
Yang sini kita panggil paksi utama. So the first point, the first step kena lukis paksi utama. Kemudian kalau sinar itu selari dengan paksi utama, untuk pantulan dia akan pantul straight sahaja. Dia tidak akan dibiaskan ke ataupun dipantul belakang ke tak. Dia akan pergi straight. Okey, dia akan pergi straight. So itu pergi straight. Kemudian yang kedua, so bila dia pantul straight, dia jadi kat mana? So dia pergi kepada cermin, dia kena cermin, dia akan pantul semula. Okey, kemudian kita lukis sinar cahaya lagi. Yang paling penting sinar cahaya. Okey, jadi kita ambil satu sinar cahaya, kita lukislah mana-mana sinar cahaya daripada objek ke cermin. Bila kita dah lukis sinar cahaya, sebab kena ingat konsep pantulan cahaya, hukum pantulan. Okey, kalau hukum pantulan, sinar pantulan bila kena pada cermin, dia akan dipantulkan. Konsep yang paling penting awak kena ingat, sudut tuju mesti sama dengan sudut pantulan. Jadi dekat sini dia akan pantul. Bila kena kat sini, yang tengah-tengah ni kita panggil apa? Garis normal. So first step kena lukis paksi utama. Kedua kena lukis garis normal. So sinar tuju tadi pergi, bila dia sampai kepada cermin, dia akan dipantulkan. Boleh? Itu adalah step yang pertama. Dan bila kita lukis garis normal, kita dah tahu agak-agaklah sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Jadi, di manakah kedudukan imej kita? Jadi kita katalah mata kat sini. Jadi sebenarnya mata kita lihat imej itu berada pada cermin. So kalau untuk cermin satah, kita tahu bahawa imej berada di belakang cermin. So kita kena ekstrapolasi sinar cahaya yang dipantulkan itu tadi. Dan macam mana kita nak tahu kedudukan imej tadi? Kita kena ingat balik antara konsep penting dalam pantulan, iaitu apa? Jarak objek mesti sama dengan jarak imej. So kita agak-agak kedudukan imej dekat sini. So markah 3 tadi dekat mana? Mana markah 3 tadi? So markah 3 tadi akan kita dapati apabila so markah 3 tadi kita nak dapatkan mana? Okey, paling penting kita lukis semula supaya awak jelas nampak. Okey, markah dia dekat mana? Mana bahagian yang awak lukis tadi tu akan memberi markah. Alright, So tadi cikgu kata apa? Step yang pertama kena lukis paksi utama, kena lukis garis normal. Okey, sinar cahaya yang pertama yang selari dengan paksi utama. So kalau dia selari dengan paksi utama, dia akan pantul pada lintasan yang sama. So dia akan pantul pada lintasan yang sama. Yang kedua, sinar cahaya dia pergi sampai mengena kepada cermin, iaitu pada garisan normal yang kita dah lukis tadi. Jadi bila dia kena cermin, dia akan pantul. So kita agak-agak bahawa sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Jadi manakah kedudukan imej kita? Kita ekstrapolasi di belakang cermin dan kita agaklah kedudukan objek tadi dengan imej tadi, jarak dia lebih kurang sama, maka ini adalah imej. So markah yang pertama bila kita dapat imej, markah yang kedua dan ketiga iaitu di mana bila kita lukis sinar cahaya. So kalau dalam gambar raja, sinar kena ada at least 2 sinar cahaya. So ini sinar cahaya yang pertama, dia pantul balik. Sinar cahaya yang kedua, dia pantul balik. Kedudukan imej di belakang cermin. So total dia 3 markah. So ini adalah untuk cermin satah. Sama juga untuk cermin melengkung. Cermin melengkung ada 2. Cermin cembung, cermin cekung. Cikgu tengok, hari ni kita tengok pada cermin cekung sahaja. Okey, so apa yang kita perlu buat? Kalau kat sini dia dah ada, paksi utama sudah dilukis. Okey, yang kedua, apa yang perlu kita ingat? Konsep dia. Kita kena ingat balik, kita kena faham balik konsep untuk kalau pantulan pada cermin cekung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama, bila dia kena cermin, dia akan pantul balik. So, dia pantul balik melalui titik F. Itu satu sinar cahaya. Bila kita lukis satu sinar cahaya,
kita dapat markah yang pertama. Kita kena lukis sinar cahaya yang kedua. Sinar cahaya yang kedua selalunya yang paling senang awak nak ingat kalau untuk cermin melengkung, kalau sinar cahaya itu melalui C, dia akan dipantulkan pada lintasan yang sama. Ingat macam tu saja. Kalau untuk cermin cekung, ambil sinar cahaya yang akan dipantul melalui lintasan yang sama. Iaitu mana? Sinar cahaya itu melalui C. Jadi bila kita lukis, kita kena pastikan dia kena kepada objek. Macam tadi, saya kata sinar cahaya yang kedua kat mana? Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama, bila dia kena pada cermin, dia akan pantul pada lintasan yang sama. Kalau untuk cermin cekung, dia lalu C. Dia akan pantul pada lintasan yang sama. So, mana kedudukan imej awak? So, kalau dia tidak bertemu, kalau kita panjangkan sinar cahaya yang dipantulkan tidak bertemu. Jadi, kita akan ekstrapolasikan sinar cahaya di belakang cermin. So, ini adalah imej awak. So, markah dia apa? 2 sinar cahaya yang kita lukis tadi dan kedudukan imej. So, ini adalah cara melukis gambar raja sinar. Jadi, kita tentukan ciri imej. Ciri imej dia apa? Kalau dia berada di belakang cermin, dia mestilah maya. Okey, kemudian kita tengok saiz. Kalau untuk cermin Satah, saiz dia adalah sama. Okey, maya, sama saiz dan apa? Tegak. So, kalau kita tulis ciri imej kena ada paling tidak 3. Markah dia 1, tapi kena ada ketiga-tiga. Salah satu salah, tak dapat markah. Kena ingat tu. Ini tips dia. Mesti 3-3 betul. So, kalau untuk cermin Satah, maya, tegak dan sama saiz. So, kalau awak sebut nyata sama saiz dengan maya, dah tak dapat markah lah. Sebab 1 dah salah. Kalau untuk cermin cekung, maya, cuba kita tengok. Dia lagi besar. So, kita kata dibesarkan ataupun diperbesar. Dan dia maya. Dan dia tegak. Apa itu maya? Maya maksudnya dia tidak boleh dibentuk pada skrin. Kalau nyata boleh dibentuk pada skrin. Okey. Kita pergi kepada konsep lain. Jadi tadi gambar raja sinar dah sudah. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan yang melibatkan pengukuran. Kemahiran yang kedua yang perlu kita kuasai adalah kemahiran. Sebab fizik tidak boleh lari daripada formula. Jadi kita lihat soalan pengiraan. Kalau soalan-soalan tadi, saya ingatkan balik. Tadi kalau soalan mengingati dan memahami untuk bahagian kertas soalan struktur, dia 2 markah. Untuk soalan esei dia 4 markah. Itu soalan kefahaman. Kalau soalan melukis gambar raja sinar tadi, 3 markah. Kalau soalan pengiraan, dia adalah 2 markah untuk soalan bahagian A. Bahagian A mana? Iaitu bahagian soalan struktur. Berapa soalan? 8. Soalan mana yang ada soalan pengiraan, saya tak boleh nak bagi tahu sebab format awak agak berbeza daripada format tingkatan 5 tahun ini. Jadi kita lihatlah, tapi konsep dia masih sama, iaitu markah dia 2. Jadi kita nak dapat 2 markah tadi, kita lihat soalan ini. Sebuah lori tangki 1,800 kilogram. So kita highlight. Bila kita baca, kita highlightkan. Kalau soalan pengiraan, kita gariskan nilai-nilai yang diberi dalam soalan. Okey, memecut. Jadi ini konsep dia, memecut. Jadi kalau memecut, maksudnya pecutan. Apa simbol pecutan? A. Kena tulis A. Okey, dari pegun. So maksudnya dia bermula daripada halaju sifar. Sebab dia dari pegun. Kalau dari pegun tak bergerak. Kalau tak bergerak maksudnya halaju dia sifar. Kena tulis. Bila awak baca soalan pengiraan, kita tulis maklumat-maklumat yang diberi dalam soalan. Sehingga mencapai halaju 40 km per jam. Bermakna halaju 40 km per jam ini adalah halaju akhir dia. Okey, minta maaf ya, cikgu tersalah tulis simbol dekat sini. Kalau untuk halaju awal, simbol dia adalah U. Kalau halaju akhir, simbol dia V. So, dekat sini berapakah nilai V? 45 km per jam.
Okey, masa pula 10 saat. So kita senaraikan masa 10 saat. Kemudian lori tangki 1800. So kalau 1800 kilogram, kita tahu unit kilogram merujuk kepada kuantiti jisim. So kita senaraikan jisim M sama dengan 1800. Okey. So hitung pecutan. So kalau kita nak hitung pecutan disebabkan oleh tadi kita dah senaraikan maklumat tadi. Kita dah senaraikan maklumat. Jadi bila kita dah senaraikan maklumat, kita boleh tahu formula mana yang kita nak guna. So kat sini formula apa yang kita nak guna? Formula dia yang melibatkan V, yang melibatkan U, pecutan kita nak kira dan yang melibatkan T. So apa formula tersebut? Iaitu A sama dengan V tolak U bahagi T. Bila kita tulis formula, kita dah dapat markah. So markah kita dekat mana? Bila kita senaraikan, kita masukkan nilai dalam formula. So laju akhir tadi berapa? 45 km per jam. Okey. Tolak laju awal dia kosong. Okey. Sekarang ni masalah dia, kalau kita lihat unit. Jadi yang ini masalah. Pelajar ada masalah dalam menukar unit. Dalam fizik, unit sangat penting. Okey, dalam fizik, unit sangat penting. So, tadi laju akhir 45 meter kilometer per jam. Masa yang diberi adalah 10 saat. Mana senang awak nak tukar unit? Awak nak tukar unit laju ke nak tukar unit masa? Kalau saya jadi awak, saya tukar unit masa. Sebab saya takut saya salah tukar unit pada kilometer per jam. Jadi kalau 10 saat berapa jam? 10 saat berapa jam? Kita tahu 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. So, kalau 1 saat bersamaan dengan 1 bahagi 3,600. Jadi, adalah 1 saat. Ni jam. Jadi, kita masukkan nilai dalam formula tadi. So, A sama dengan V tolak U bahagi T. So, 45 laju akhir, laju awal kosong, kilometer per jam. Masa tadi berapa jam? 10 bahagi 3,600 saat. Jam. Jadi jam ini sama. Jadi kita dapatlah nilai pecutan tadi. Nilai pecutan, awak tekanlah kalkulator. Okey, markah tadi 2 kan. So markah yang pertama bila kita masukkan nilai dalam formula. 1 markah. Dan jawapan akhir berserta formula yang betul. So formula yang betul, unit yang betul kilometer per jam. Jadi kat sini kita dah selesai soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua sebelum kita berhenti kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua dia tanya hitungkan daya. So, kalau daya, apa dia punya simbol? F. Okey, maklumat yang kita tahu tadi, pecutan. Daripada nilai dekat soalan yang pertama. Dan kita tahu tadi apa? Jisim. Jisim adalah 1,800 kilogram. Jadi, apakah formula yang perlu kita tahu kat sini? Bila kita dah senaraikan maklumat, kita dah tahu formula apa kita nak guna. So, kita tulis daya. So, kita nak cari daya. Pecutan kita dah dapat tadi. A. Jisim kita tahu. So, formula untuk daya F sama dengan MA. Kita masukkan nilai dalam formula. Jawapan akhir berserta unit. So, unit untuk daya adalah Newton. Jadi kat sini kita dah tahu macam mana nak kira, macam mana dapat markah. Sebab awak baru lagi kan tingkatan 4. Jadi awak tak familiar lagi tentang soalan-soalan tersebut. Okey, masa dah 11.20. Jadi soalan-soalan latihan ini cikgu akan post di dalam grup. Awak akan ambil masa, kita akan bagi masa untuk awak cuba jawab soalan yang lain. Okey, sekarang ni saya buka kepada sesi soal jawab. Okey, nak tanya apa?
Ada orang nak tanya? Ada pelajar nak tanya soalan? Ada nak tanya soalan? Siapa nak tanya soalan boleh tanya. Kalau malu nak tanya boleh tulis dalam ruangan chatting. Tak ada orang nak tanya? Ada orang nak tanya tak soalan? Ada lagi 10 minit sesi soal jawab. Izzuddin nak tanya? Akilah nak tanya? Wong nak tanya? Tak ada soalan. Tak ada soalan bermakna semua orang faham. Semua faham? Ada soalan nak tanya? Tak ada.